Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 5, bab 4, Pembinaan Negara dan Bangsa Malaysia. Di bawah tajuk kecilnya, Persekutuan Tanah Melayu 1948 ataupun PTM 1948. Okey, sebelum cikgu mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar untuk subscribe cikgu punya video ni agar cikgu boleh menambah tajuk-tajuk yang lain lagi. Okey, untuk PTM 1948 ada 3 tajuk yang semua pelajar kena belajar. Yang pertama adalah faktor-faktor pembentukan PTM. Yang kedua, langkah-langkah pembentukan PTM. Yang ketiga, perjanjian atau ciri-ciri PTM 1948. Okey, tengok faktor-faktor dulu. Terdapat semuanya 7 faktor pembentukan PTM 1948. Yang pertama, ketegasan orang Melayu menentang Malaya Union. Yang kedua, pegawai tinggi British menyokong. Yang ketiga, politi orang Melayu yang bersifat sederhana. Yang keempat, UMNO tidak menuntut kemerdekaan. Yang kelima, bekas pegawai British menyokong. Yang keenam, perpaduan orang Melayu dari semua golongan. Dan yang ketujuh, Piagam Atlantik 1945. Dia punya formula untuk faktor-faktor pembentukan PTM 1948 ialah tugas pegawai polis bukan berkas perempuan cantik. Ya, tugas pegawai polis ni bukan berkas perempuan cantik je. Semua orang dia berkas. Okey, tengok perangai formula. Tugas merujuk pada ketegasan. Ketegasan berasal dari perkataan tegas. Persamaan pada huruf T, G dengan S menjadikannya tugas. Pegawai menjadikannya merujuk pada pegawai. Polis merujuk pada politik. Persamaan pada huruf P, O, L, I. Kemudiannya bukan merujuk pada UMNO. UMNO ni ada dua sebutan, dengan no. Apa maksud no? No bermaksud tidak ataupun bukan. Sebab tu UMNO menjadi bukan. Berkas merujuk pada bekas. Bekas kalau tambah R di tengah-tengah menjadikannya berkas. Sebab tu bekas merujuk kepada berkas. Perempuan merujuk pada perpaduan. Persamaan pada huruf PER di depan. Perpaduan perempuan. Cantik merujuk pada Atlantik. Di mana sebutan Atlantik ni ada 3 sebutan. Atlan dengan tik. Jadi sebutan lah dia adalah tik. Persamaan cantik dengan Atlantik adalah sebutan lahnya, iaitu tik. Jadi formula untuk faktor-faktor pembentukan PTM 1948 ialah tugas pegawai polis bukan berkas perempuan cantik. Okey, tengok satu-satu. Yang pertama, tugas merujuk pada ketegasan orang Melayu menentang Malaya Union di bawah pimpinan Datuk Onn Jaafar. Yang kedua, tugas pegawai. Pegawai merujuk pada pegawai tinggi British menyokong, iaitu Sir Malcolm Macdonald. Ingatlah, Macdonald tu adalah pegawai tinggi British. Sebab tu banyak Macdonald ada di Malaysia ni. Sebab dia adalah merujuk pada pegawai tinggi. Bila disebut tinggi ni bermaksud dia banyak ke sikit? Sebab tu Macdonald dia banyak. Pasal apa banyak? Dia adalah pegawai tinggi. Yang kedua adalah LD Gammans. Yang ketiga, Sir Edward Gen. Mereka ni membantu menggantikan Malaya Union dengan PTM. Jadi semua ada 3 orang je. Yang pertama, Malcolm Macdonald, LD Gammans dengan Edward Gen. Dia punya formula Macdonald, Gam, Edward. Macdonald tu merujuk pada Malcolm Macdonald. Gam tu merujuk pada Gammans. 3 huruf awalnya. Dan Edward merujuk pada Edward. Jadi ingat, pegawai tertinggi di dalam Tanah Melayu yang menyokong PTM, nama apa? Macdonald. Jadi formulanya, Macdonald, Gam, Edward. Malcolm Macdonald, LD Gammans dengan Edward Gen. Jadi formulanya, Macdonald, Gam, Edward. Okey, yang seterusnya politik orang Melayu yang bersifat sederhana. Orang Melayu hanya menulis dalam akhbar, berdemonstrasi, berkongres dan memujuk Raja-Raja Melayu untuk menentang Malaya Union. Tetapi mereka tidak menggunakan senjata seperti PKM. Sebab tu dipanggil sederhana. Sederhana ni tak menggunakan senjata. Hanya menulis, demonstrasi, berkongres dengan pujuk Raja-Raja Melayu. Okey, seterusnya UMNO tidak menuntut kemerdekaan. Sebaliknya menuntut rundingan untuk menolak Malayan Union. Dia pun tak tuntut pun kemerdekaan, tapi menuntut rundingan. Rundingan untuk apa? Menolak MU, Malayan Union. Okey, seterusnya, bekas pegawai British menyokong. Bekas pegawai British bernama George Maxwell, R.O. Winstead, Frank Swettenham. Wah, asyiknya. Mereka menolak dasar menakluk Tanah Melayu. Dia punya formula, George menang sweet. Wah, sweetnya George.
Josh ni merujuk pada Josh Maxwell. Menang merujuk pada Winston. Menang. Winston. Di mana Winston ni ada dua sebutan. Win dengan stud. Apa maksud win? Menang. Jadi win merujuk pada menang. Dan satu lagi Sweetenham. Sweet merujuk pada Sweetenham. Sweetenham ni ada tiga sebutan. Sweeten dengan ham. Apa maksud sweet di depan? Sweet bermaksud manis. Jadi formulanya Josh menang sweet. Manisnya Josh. Sebab tu orang yang bila disebut bekas-bekas ni semuanya sweet-sweet. Bekas pegawai British pun sweet. Bekas Ratu Cantik pun sweet. Jadi Josh menang sweet. Okey, yang seterusnya perpaduan orang Melayu dari semua golongan. Bila disebut semua golongan ni merujuk pada dua golongan, iaitu raja dengan rakyat. Raja dan rakyat telah bersama menentang Malayan Union. Disebabkan mereka ni bersama-sama, mereka telah berjaya memujuk dan mendesak British untuk menghidupkan semula dasar perlindungan ke atas orang Melayu. Dan last sekali, cantik merujuk pada Atlantik. Piagam Atlantik 1945 dikeluarkan oleh PBB. Ada dua cadangan dalam Piagam Atlantik. Yang pertama, tidak menggalakkan penjajahan baru. Dan yang kedua, meminta diberikan latihan ke arah berkerajaan sendiri. Jadi Piagam Atlantik ada berapa benda yang dicadangkan? Dua. Yang pertama, tidak menggalakkan penjajahan baru. Yang kedua, latihan ke arah berkerajaan sendiri. Jadi cikgu ulang lagi apa formula untuk faktor-faktor pembentukan PTN 1948. Tugas pegawai polis bukan berkas perempuan cantik. Tugas tu apa? Tugas tu merujuk pada ketegasan orang Melayu menentang Malayan Union di bawah pimpinan Datuk On Jaafar. Pandainya. Pegawai merujuk kepada pegawai tinggi British menyokong. Ingat, bila disebut pegawai tinggi di tanah Melayu paling banyak ada apa? Di Malaysia ni ada apa? Ada McDonald. Jadi formulanya McDonald, Gam, Edward. McDonald merujuk pada Malcolm McDonald, Gam merujuk pada LD Gaman, Edward merujuk pada Edward Jen. Bukan Edward Jen je Edward Jen. Tugas pegawai polis. Polis merujuk pada politik orang Melayu yang bersifat sederhana. Apa bukti sederhana? Hanya menulis demonstrasi kongres dengan pujuk Raja-Raja Melayu saja. Tapi tidak menggunakan senjata seperti PKM. Tugas pegawai polis bukan merujuk pada apa pula? Bukan merujuk pada UMNO. UMNO tidak menuntut kemerdekaan, tetapi menuntut apa? Menuntut rundingan sahaja, menolak Malayan Union. Tugas pegawai polis bukan berkas pula. Berkas merujuk apa? Bekas pegawai tinggi British, bekas pegawai British menyokong. Bekas pegawai British ni bernama apa? Dia punya formula Josh menang sweet. Josh tu merujuk pada Josh Maxwell, menang tu merujuk pada Winston, R.O. Winston, dan juga sweet merujuk pada Sweetenham. Ingat balik formula. Tugas pegawai polis bukan berkas perempuan. Perempuan merujuk apa? Perempuan merujuk pada perpaduan Melayu daripada semua golongan. Ada berapa golongan? Dua golongan. Raja dengan rakyat. Raja dengan rakyat bersama-sama menentang Malayan Union. Dan last sekali, cantik merujuk pada Piagam Atlantik. Piagam Atlantik ini dicadangkan oleh PBB. Ada berapa cadangan? Ada dua cadangan. Yang pertama, tidak menggalakkan penjajahan baru, dan yang kedua menggalakkan latihan ke arah berkerajaan sendiri. Jadi apa formula faktor-faktor pembentukan PTN 1948? Tugas pegawai polis bukan berkas perempuan cantik. Okey, lihat seterusnya. Langkah-langkah pembentukan PTN 1948 ada 4 langkah. Yang pertama, jawatan kuasa eksekutif. Nak membentuk PTM ni, dia mesti ada jawatan kuasa dulu. Nak buat apa-apa program kena ada apa? Kena ada jawatan kuasa. Yang kedua, orang dagang dan Melayu radikal menentang. Yang ketiga, MCGA dan Putera diwujudkan. Dan yang keempat, jawatan kuasa perunding diwujudkan. Jadi ada apa jawatan kuasa diwujudkan untuk membentuk PTN 1948? Ada dua jawatan kuasa, iaitu jawatan kuasa eksekutif dengan jawatan kuasa perunding. Okey, tengok setiap satunya. Yang pertama, jawatan kuasa eksekutif terdiri daripada 12 orang, iaitu pegawai kanan British, pemimpin UMNO dan majlis dan wakil daripada Raja-Raja Melayu. Mereka telah bermesyuarat di King's House Kuala Lumpur. Dalam mesyuarat tersebut ada 5 tuntutan Raja-Raja Melayu yang cikgu telah pecahkannya menjadi 6.
ikut pada formula. Yang pertama, kerajaan persekutuan diwujudkan. Yang kedua, negeri Melayu dilindungi haknya. Yang ketiga, hak istimewa orang Melayu dipelihara. Yang keempat, Raja-Raja Melayu sebagai ketua negeri diperakui. Yang kelima, menolak prinsip atau struktur Melayu Union. Dan yang keenam, kerajaan terbuka dihapuskan. Dia punya formula, 1 hari Isteri Ramli tolak kera. Isteri Ramli ni tak suka pada kera, sebab tu dia tolak kera. 1 merujuk pada kerajaan persekutuan diwujudkan. Tengok penerangan dah. 1 merujuk pada persekutuan. Di mana persekutuan ni berasal daripada perkataan sekutu. Sekutu pula berasal daripada perkataan satu. Sebab tu 1 merujuk pada persekutuan. Hari merujuk pada negeri. Persamaan pada sebutan ri di belakangnya. Isteri merujuk pada istimewa. Persamaan pada huruf IST di depannya. Ramli merujuk pada raja. Tolak merujuk pada menolak. Menolak berasal daripada perkataan tolak. Kera merujuk pada kerakyatan, iaitu 4 huruf awal dalam kerakyatan menjadikannya kera. Jadi formula untuk tuntutan orang Melayu adalah 1 hari Isteri Ramli tolak kera. 1 tu apa? Kerajaan persekutuan diwujudkan. Hari, negeri dilindungi haknya, negeri Melayu. Isteri, hak istimewa Melayu dilindungi. Ramli, Raja-Raja Melayu sebagai ketua negeri diperakui. 1 hari Isteri Ramli tolak, iaitu menolak struktur Melayu Union. Dan yang keenam, tolak apa? Tolak kera, iaitu kerakyatan terbuka dihapuskan. Jadi formula untuk tuntutan orang Melayu kepada jawatan kuasa eksekutif ialah 1 hari Isteri Ramli tolak kera. Okey, tengok langkah yang kedua. Disebabkan tuntutan tersebut, maka orang dagang dan Melayu radikal menentang. Mereka ni dipimpin oleh Burhanuddin Al-Hilmi. Pasal apa menentang? Kerana berpendapat jawatan kuasa eksekutif tidak diwakili oleh semua pihak. Tidak diwakili oleh semua pihak. Sebab apa tidak diwakili oleh semua pihak? Sebab tidak ada orang dagang di dalam jawatan kuasa eksekutif. Ada 2 tuntutan mereka. Yang pertama, mereka nakkan sebuah republik. Mereka tak mahu persekutuan, tapi nak sebuah republik. Dan yang kedua, mereka nak kemerdekaan penuh. Mereka ni berlawanan sikit. Orang dagang dan Melayu radikal. Dipimpin oleh siapa? Burhanuddin Al-Hilmi. Pasal apa dia menentang? Sebab dia kata jawatan eksekutif ni tidak diwakili oleh semua pihak. Ini kerana tiada orang dagang. Ada berapa tuntutan mereka? Ada 2. Yang pertama, nak republik. Dan yang kedua, kemerdekaan penuh. Okey, tengok langkah yang ketiga. Mereka mewujudkan MCGA dan Putera. Pasal apa MCGA dan Putera diwujudkan? Adalah untuk menentang UMNO dan juga British. Ada beberapa tindakan yang telah dilakukan. Ada 3. Yang pertama, ceramah politik. Yang kedua, demonstrasi. Dan yang ketiga, mogok. Dan mereka ni juga mencadangkan perlembagaan yang dipanggil perlembagaan rakyat. Dan last sekali, British telah mewujudkan jawatan kuasa perunding. Tujuannya untuk mendapatkan pandangan dari pelbagai pihak dan menjadikan perjanjian persekutuan tanah Melayu 1948. Jadi kesimpulannya, ada berapa langkah pembentukan PTM? Ada 4 langkah. Ingatlah, nak wujud PTM kena ada jawatan kuasa. Yang pertama, jawatan kuasa eksekutif. Jawatan kuasa eksekutif ditentang oleh orang dagang dan juga Melayu radikal. Kemudian orang dagang Melayu radikal mewujudkan MCGA dan juga Putera. Dan last sekali wujudnya jawatan kuasa perunding. Jadi semua ada berapa jawatan kuasa? 2. Jawatan kuasa eksekutif, jawatan kuasa perunding. Okey, yang terakhir, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Lihat ciri-ciri Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Sebelah buah negeri dalam Persekutuan Tanah Melayu. Yang kedua, Senayan Persekutuan dan Senayan Negeri dibentuk. Yang ketiga, Pesuruhjaya Tinggi British mengetuai PTM. Yang keempat, hak istimewa orang Melayu dipelihara. Yang kelima, kerakyatan diperketatkan. Kerakyatan terbahagi pada 2. Setelah diperketatkan hanya ada 2. Yang pertama, rakyat Raja Melayu untuk negeri Melayu dan rakyat British untuk negeri-negeri Selat, iaitu Melaka dan Pulau Pinang. Dan last sekali, raja berperlembagaan diwujudkan. Hal ini untuk mengiktiraf semula ketuanan Melayu. Dia punya formula untuk perjanjian PTM 1948. 11 bulan 10 hari berjaya melahirkan kera Ramli. Kalau formula tuntutan tadi apa? 1 hari Isteri Ramli tolak kera. Ya, bila duk mengandung, orang kata bila mengandung ni tak boleh buat benda pelik-pelik. Tapi Isteri Ramli ni bila mengandung, dia tolak kera. Dia tak mahu sungguh dengan kera. Last sekali, Ramli dapat apa? Ramli dapat anak kera dalam perjanjian PTM 1948. Formula dia apa? 11 bulan 10 hari berjaya melahirkan kera Ramli. Ya, dapat juga kera. Sebab tu mengandung tak boleh buat benda pelik-pelik. Okey, tengok penerangan. Sebelah merujuk pada sebelah.
Bulan merujuk pada buah. Menjadikannya sebelah buah. Sebelah buah tu merujuk pada apa? Sebelah bulan. 10 hari. Bila disebut 10, ada dua sebutan. Se dengan puluh. Se ni merujuk pada senarai. Puluh merujuk pada persekutuan. Persamaan pada huruf P di depan. Hari merujuk pada negeri. Persamaan pada huruf ri di persamaan pada sebutan ri di belakang. Hari, negeri. Jadi 10 hari merujuk pada senarai, persekutuan dan negeri. Berjaya merujuk pada Pesuruhjaya. Melahirkan merujuk pada Melayu. Persamaan pada huruf M-E-L-A. Melahirkan, Melayu. Kera merujuk pada kerakyatan. Ramli merujuk pada raja. Jadi apa formula perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948? 11 bulan 10 hari berjaya melahirkan Kera Ramli. 11 bulan merujuk pada 11 buah negeri dalam PTM. 10 hari senarai persekutuan dan senarai negeri dibentuk. Berjaya Pesuruhjaya Tinggi Berhenti mengetuai PTM. Melahirkan, iaitu hak istimewa orang Melayu terpelihara. Melahirkan Melayu. Kera merujuk pada kerakyatan diperketatkan. Bila diperketatkan, jadi dua aja kerakyatan, iaitu kerakyatan Raja-Raja Melayu dan kerakyatan British. Kera Ramli. Ramli merujuk pada Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan, iaitu mengiktiraf ketuhanan Melayu. Jadi formula perjanjian PTM 1948 ialah 11 bulan 10 hari berjaya melahirkan Kera Ramli. Okey, kita lihat analisis kekerapan bab 4 untuk kertas 2 dari SPM 2010 hingga 2019. Didapati 2010 tak naik. Tengok yang warna merah tu SPM sebenar, kuning tu SPM ulangan. Ya, tengok lagi nah. 2010 tak naik, 2011 naik, 2012 naik, 13 tak naik, 14 tak naik, 15 tak naik lagi. 16 naik, 17 tak naik, 18 naik, 19 tak naik. 2020 mungkin akan naik. Tengok trend dia lah. Tak naik, naik, tak naik, naik, tak naik. Jadi 2020 berkemungkinan sangat besar akan naik. Okey, tengok yang SPM ulangan. Naik, tak naik. 2014 ulangan naik, 2015 ulangan tak naik, 2016 ulangan naik, 17 ulangan tak naik, 18 ulangan tak naik, 19 ulangan naik balik. Jadi untuk pelajar yang ambil SPM pada tahun 2020 ni, tolong tengok yang warna merah. Cikgu ulang lagi dia punya trend lah. Tak naik, naik. Tak naik. Jadi 2020 berkemungkinan sangat besar akan naik. Okey. Tengok analisis kekerapan tajuk pula. Yang kita belajar tadi tajuk apa? PTM 1948. Didapati hanya baru 2 kali ditanya. Last kali lah SPM sebenar tahun 2012 ni, dah lama dah. Dan SPM ulangan adalah 2014 ulangan. Bermaksud tajuk PTM 1948 ni tolong bagi perhatian yang sangat-sangat. Okey. Tengok contoh soalan struktur. Markahnya 244. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, soalan A. Dia tanya, nyatakan ciri-ciri PTM 1948. Dia punya kehendak soalan, ciri-ciri. Ingat balik formula ciri-ciri tadi. Apa formula dah? 11 bulan 10 hari berjaya melahirkan Kera Ramli. Tengok di ruangan jawapan ada satu Roman, dua Roman tak? Ya, ada satu Roman, dua Roman di ruangan jawapan. Jadi bermaksud kena jawab terus. Kena buat ayat tak? Tak perlu. Kalau tak ada satu Roman, dua Roman, baru kena buat ayat. Yang ni disebabkan ada satu Roman, dua Roman, jadi tak perlu buat ayat. Jadi jawab terus. Jadi 11 bulan tu rujuk dah. 11 buah negeri dalam PTM ataupun Persekutuan Tanah Melayu 1948 mempunyai 11 buah negeri. 10 hari merujuk apa? Senarai persekutuan dan senarai negeri dibentuk. Ada lagi jawapan lain tak? Okey, ingat balik formula. 11 bulan, 10 hari berjaya. Berjaya tu apa? Pesuruhjaya Tinggi Berhenti mengetuai PTM. Ya, jadi tambah 3 Roman di situ. Ada lagi tak? Ingat balik formula. 11 bulan, 10 hari berjaya melahirkan, iaitu Melayu. Hak istimewa Melayu dipelihara. Tambah 4 Roman di situ. Ada lagi tak jawapan lain? 11 bulan, 10 hari berjaya melahirkan Kera. Kera merujuk pada kerakyatan diperketatkan. Dan last sekali, Ramli. Ramli iaitu apa? Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan. Dalam sejarah ni, semua pelajar digalakkan menjadi galak bagi jawapan lebih. Jadi tolong bagi jawapan lebih. Tak salah pun dalam sejarah, bagi lebih. Okey, tengok soalan B. Apakah yang dituntut oleh orang Melayu dalam rundingan pembentukan PTM 1948? Tuntutan orang Melayu. Tuntutan orang Melayu ni di mana? Di dalam jawatan kuasa eksekutif. Ada formula tak? Ya, formulanya apa? 1 hari isteri Ramli tolak Kera. Okey, tengok
soalan ni ada satu roman, dua roman tak di ruangan jawapan? Tak ada. Jadi macam mana nak jawab? Cara jawab dia kena buat ayat. Disebabkan tak ada satu roman, dua roman, walaupun soalan struktur sekalipun, jika di ruangan jawapan tak ada satu roman, dua roman, pelajar mesti buat ayat. Nak buat ayat, wajib ada apa dulu? Ada pembuka. Okey, tengok pembuka bagi soalan ni apa? Tuntutan orang Melayu dalam rundingan pembentukan PTM 948 ialah satu, merujuk pada apa formula satu tadi? Kerajaan Persekutuan diwujudkan, titik. Kemudian penanda wacana cikgu ajar adalah number. Ya, jadi bermula dengan nombor 2, iaitu kedua koma. Ingatlah penanda wacana paling mudah sekali yang cikgu ajar pelajar cikgu, bukannya selain itu, di samping itu dan juga setelah, tapi guna number. Number sangat mudah. Tolong ikut lah. Okey, lepas kedua, ketiga koma. Ingat balik formula. Satu, hari. Hari merujuk apa? Negeri. Iaitu negeri Melayu dilindungi haknya. Okey, lepas kedua apa? Ketiga. Satu, hari, isteri. Isteri merujuk apa? Hak istimewa orang Melayu dilindungi. Lepas ketiga, keempat. Ingat balik formula. Satu, hari, isteri, Ramli. Ramli merujuk apa? Raja Melayu sebagai ketua negeri diperakui. Ada lagi tak yang lain? Ingat balik formula. Satu, hari, isteri, Ramli. Tolak. Tolak merujuk apa? Tolak, menolak struktur Malayan Union. Jadi lepas keempat, kelima, menolak struktur Malayan Union. Tolak kera. Kera pula merujuk pada apa? Lepas kelima, keenam. Kera ni merujuk pada kerakyatan terbuka dimansuhkan. Okey, tengok soalan C. Dia punya soalan, mengapakah tuntutan dibuat oleh orang Melayu dalam soalan 4B adalah wajar? Berikan pendapat anda. Soalan ni tanya tuntutan, wajar ke tak wajar? Jadi soalan ni kena ada pembuka tak? Ya, kena ada pembuka. Sebab siapa kena ada pembuka? Sebab soalan ni dia tak ada ruangan jawapan, satu roman, dua roman. Jadi pembukanya apa? Sebab tuntutan yang dibuat oleh orang Melayu dalam soalan 4B adalah wajar kerana dapat mengelak negara dari dijajah British. Kedua, penanda wacana adalah nombor. Kedua, dapat memerintah negara sendiri. Lepas kedua, ketiga, Raja Melayu menjadi pemerintah tertinggi dalam negara. Lepas ketiga, keempat, hak istimewa orang Melayu dapat dikekalkan. Okey, kita tengok contoh soalan esei pula. Markahnya 488. Okey, tengok satu-satu. Soalan A tanya, mengapakah British menukar pentadbiran Melayu ini kepada PTM 1948? Tengok, apa kehendak soalan? Kehendak soalan tanya, mengapakah? Mengapakah merujuk pada sebab. Sebab menukar pentadbiran Melayu ini kepada PTM. Sebab-sebab ni ada formula tak? Ya, ada formula. Apa formula dah? Tugas pegawai polis bukan berkas perempuan cantik. Tugas tu apa? Ketegasan. Sebelum menjawab yang ni soalan esei wajib ada apa? Ada pembuka. Tengok apa pembuka dah. Sebab British menukar pentadbiran Melayu ini kepada PTM 1948 kerana ketegasan orang Melayu menentang Melayu ini di bawah pimpinan Datuk Onn Jaafar. Kemudiannya sebab kedua, tugas pegawai. Pegawai merujuk pada pegawai tinggi British. Sekurang daripada pegawai tinggi British seperti Sir Malcolm Macdonald, Earl Gaman dan Sir Edward Gen. Dia punya formula apa tadi? Macdonald, Gam, Edward. Kemudian sebab ketiga, ingat balik formula. Tugas pegawai polis, iaitu politik. Sikap politik orang Melayu yang sederhana, contohnya menulis akbar, demonstrasi dan memujuk Raja Melayu menentang Melayu Union. Orang Melayu tidak menggunakan senjata seperti PKM. Ada lagi tak sebab lain? Ingat balik formula. Sebab tugas pegawai polis bukan tu apa? UMNO tidak menuntut kemerdekaan, tapi rundingan menolak Melayu Union. Bukan berkas. Berkas iaitu sokongan bekas pegawai British. Formulanya apa? George menang sweet. Kemudiannya, ingat balik formula, tugas pegawai polis bukan berkas perempuan, iaitu perpaduan orang Melayu daripada semua golongan. Last sekali, cantik adalah piagam Atlantik. Okey, tengok B. Jelaskan usaha-usaha ke arah pembentukan Persekutuan Melayu 1948. Soalan ni apa kena ada? Usaha-usaha ke arah pembentukan PTM. Ada apa usaha tadi? Bila disebut usaha untuk membentuk PTM, ingat lagi tak? Dia mesti ada jawatan kuasa. Ada apa jawatan kuasa? Ada dua. Jawatan kuasa eksekutif dengan jawatan kuasa perunding. Semua langkah ada berapa langkah? Ada 4 langkah. Jawatan kuasa eksekutif, kemudiannya ditentang oleh orang dagang dengan Melayu Radikal, kemudian MCJA dan Putera diwujudkan, dan jawatan kuasa perunding. Okey, last sekali tengok soalan C. Persatuan Tanah Melayu 1948 penting dalam pembinaan negara dan bangsa Malaysia. Kemukakan alasan anda. Ya, soalan ni dia tanya tentang kepentingan PTM 1948. Soalan kepentingan PTM ni dia
lebih merujuk kepada ciri-ciri. Okey, tengok. Jadi soalan ni mesti ada pembuka. Tengok contoh jawapan. Pembukanya Persatuan Tentera Malaysia 1948 dalam pembinaan negara dan bangsa Malaysia kerana Persatuan Tentera Melayu 1948 penting dalam pembinaan negara dan bangsa Malaysia kerana menjadi asas pentadbiran negara selepasnya. Hal ini wujud perkongsian kuasa antara Majlis Raja Melayu dengan Persatuan Tinggi British di peringkat pusat. Kedua, wujud pembagian kuasa antara kerajaan pusat dengan kerajaan negeri. Hal ini kerana terbentuk Senarai Persekutuan dan Senarai Negeri. Ketiga, kuasa dan kedudukan Raja Melayu diiktiraf. Contohnya Raja sebagai ketua negeri. Hal ini menyebabkan baginda berkuasa melantik menteri besar. Dan keempat, syarat kerakyatan diperketatkan. Hal ini agar hak istimewa orang Melayu dapat dikekalkan ataupun dipelihara. Okey, Cikgu Asa, hanya sekadar itu sahaja. Kita akan jumpa dalam kelas sejarah seterusnya. Untuk itu permintaan cikgu yang terakhir, tolong subscribe cikgu punya video ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.